Kenapa pohon istighfar? Mereka kata pohon istighfar kerana Nabi adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Apabila dia berkurangan amalan dia, ataupun dia berkurangan benda yang patut dia buat, kalau tak buat pun tak berdosa, dia rasa macam bersalah. Bila dia rasa bersalah, dia beristighfar, dia pohon keampunan daripada Allah. Adam alaihi salam buat dosa ke tak? Berlaku perbahasan. Yang penting Adam buat salah. Kalau tak salah, Tuhan tak hukum dia. Dia beristighfar, dia pohon keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam Quran pun disebut pohon keampunan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina, dia minta dia dengan Nabi Ismail, dia minta, ya Allah, ampunkanlah kami berdua. Kesimpulannya kata mereka, kemungkinan para Nabi minta keampunan kerana dia rasa tak boleh korang dia dengan Allah Ta'ala. Kita macam ni lah, simple tuan-tuan. Orang tu kita baik dengan dia. Dia tak, hang tak pi tak apa tak. Aku walaupun tak wajib aku nak kena pi tak. Dia baik dengan aku. Aku tak pi tak kena lah. Misalnya begitu. Kita ada kepentingan sangat. Orang panggil kita kenuri. Kenuri ni wajib lah. Tapi kalau kita ada keuzuran, kita dimaafkan. Tapi kita demam hari tu, ikut kita tak boleh pi lah. Gagah bangkit pi. Dia kata, tu saudara bangkit pi lah. Dia kata demam tu, tak larat bangkit atas masjid pun tak larat pi. Dia kata aku pi, tak larat, aku nak kena gagah. Pasal apa kata? Oh, kenuri rumah orang lain tak apa, rumah dia aku kena pi, dia baik dengan aku kata. Tolong aku sungguh. Bila kita tak boleh pi rumah dia tu, rumah orang lain pun pernah kita tak pi kak. Kawan-kawan lain kata minta maaf aku tak boleh pi, kata aku tak bersiap kata tak apa. Tapi kalau kita tak boleh pi rumah dia tu, kita rasa aku minta maaf lah kat hari ni 3-4 kali minta maaf sebab kawan rapat. Jadi hubungan yang rapat kata mereka menyebabkan insan itu ada perasaan yang berbeza dengan pihak yang dia berhubung. Maka apabila Nabi-Nabi terlalu rapat dia dengan Allah Ta'ala, bila benda yang rasanya pada orang lain tak buat tak apa, bila dia tinggal dia rasa tak wajar bagi pihak dia. Maka kata mereka, di atas itulah para anbiya ini beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi beristighfar. Dan seruan para nabi kepada orang ramai supaya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam surah Nuh. Nabi Nuh alaihi salam dia nasihatkan kaum dia. Nabi Nuh dia mengadu kepada Tuhan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum bidu'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku dakwah, aku suruh kaumku malam dan siang, tetapi tak menambah apa-apa seruanku melainkan mereka lari saja. Tuan-tuan, Nabi Nuh dia dakwah kepada kaum dia, kempen tak berhenti, kempen berterusan. Agama ni kempen berterusan tuan-tuan. Tuan-tuan jadi ustaz kah, tuan-tuan tak jadi ustaz kah, kempen agama berterusan. Pendakwah ni bukan ada hari dia berhenti pencen dakwah, tak ada. Di mana sampainya orang Islam, di situ sampainya dakwah. Tak ada dalam agenda dakwah ni, ni musim dekat ni kita kena mula ceramah ni. Tak ada. Yang tu orang yang dakwah kena cari habuan saja. Adapun orang dakwah tak ada musim dia. Ni musim dekat ni nak kena pulun sikit lah. Tak ada, tak ada. Yang ni tak ada. Allah Ta'ala ni seru semua. Bukan orang pergi seru satu-satu juzuk ya. Bak semayang pun orang tak habis. Ada orang telefon kita, kata entah duk cakap benda kecil-kecil. Bak nak betul semayang betul apa. Bak merintah nu besar tu. Kata takkan merintah besar dah semayang. Saya nak jawab bab ni pasal ada duk kata. Saya nak tanya, takkan merintah besar dah semayang? Merintah bukan semua orang merintah. Saya bukan merintah, tuan-tuan tak merintah. Tapi kita kena semayang, kita kena solat. Anak kita 7 tahun,
8 tahun, 10 tahun balik, dia tak merintah negeri, tapi dia kena solat. Menerangkan tentang solat lebih penting daripada terang tentang pemerintahan. Bukan semua orang terlibat dengan pemerintahan. Rakyat Amerika tak dapat kuasa untuk merintah. Rakyat Thailand tak dapat kuasa untuk merintah. Orang Islam di England tak dapat kuasa untuk merintah, tapi mereka kena sembahyang, mereka kena salat. Duduk di pulau mana pun dia kena salat. Salat lebih penting daripada pemerintahan. Bukan saya kata pemerintahan tak penting, tapi salat lebih penting. Ada orang berhabak saya, apalah nak sentuh benda-benda tentang sembahyang, cara sembahyang. Nu merintah nu benda yang penting. Lain agama hang bawa. Masa Nabi duduk di Mekah, orang salat, Nabi tak ada kuasa. Sahabat duduk di Habasyah, sahabat tak merintah, tapi sahabat salat. Kalau kita cakap tentang pemerintahan, takkan berapa kerat manusia nak jadi pemerintah. Tapi salat semua orang terlibat. Adalah orang hantar dia kata, kalau Mufti Perlis berani cakap pasal politik lah. Cakap pasal politik pada orang politik lah. Takkan nak pergi habak. Ni, dengar semua ni, saya nak nasihat orang politik lah. Tolong-tolong rakam. Tak ada faedah. Biar orang politik lah tahu kita nasihat kat dia ke tidak. Biar orang politik lah, takkan nak pergi habak. Tuan-tuan sekalian, inilah nasihat saya yang saya rakamkan di hadapan orang politik. Tak ada faedah. Nabi kata, man arada an yansaha za sultanin fala yubdihi alaniyatan falyakhlu bihi wal yakhlu bi yadihi fa in qabila minhu fadhak wa in lam yaqbal qad adda alladhi ma alayh. Riwayat oleh Ibnu Sunni, Ibnu Abi Asim. Sesiapa yang ingin menasihati mereka yang mempunyai kuasa, maka janganlah ia berterang-terangan, bersendirianlah dengannya dan peganglah tangannya. Jika ia terima, maka itu baik. Jika dia tak terima, kita telah tunaikan tanggungjawab kita. Bini kita sendiri, kalau orang tegur kita di hadapan bini kita tegur kita, abang ni macam depan anak-anak dia, tahan pun kalau nak tegur aku janganlah depan anak-anak. Tu kita dengan anak-anak ya. Tu imam pun, kalau orang kata tu imam ni mayang baca macam mana tu tak sedap, marah dia. Awak tak boleh abang belan-belan lah, marah tu imam. Orang berkuasa, ego dia lebih tinggi. Ego ni pakai ada belaka. Kalau boleh benda baik kita habaq terang-terang tu, pakai tak terima dah dia. Kita sendiri pun, awak hang pasal apa aku duk dengar hang jajah satu kampung, hang mai kata kat aku, awak hang tak boleh mai hang duk kawan aku lama, tak boleh mai habaq kat aku kah? Dah, aku nak suruh depa ubah hang. Awak hang tak boleh. Begitulah manusia ego. Nabi SAW faham hakikat ni. Lebih faham lagi pada orang politik, lebih faham lagi pada saya. Alhamdulillah, kita tidak berpihak kepada sesiapa pun dalam isu ni, tetapi kita menunaikan sunnah Rasul. Bila-bila kita menasihati manusia, ada caranya. Ada caranya. Bukan bererti bila kita, bahkan saya kadang-kadang sebahagian benda yang tak disebut oleh orang lain, saya sebut dalam kuliah-kuliah pun. Bahawa setiap pemerintah ditanya oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak ada pemerintah yang boleh menipu rakyatnya. Itulah perkara umum yang diketahui oleh semua. Namun apabila nak menasihati satu perkara yang terperinci, ia disebut dengan cara yang baik, kepada kerana baginda sallallahu alaihi wasallam lah yang memerintahkan demikian. Kalau hari itu Nabi kata, siapa nak nasihatkan pemerintah pi tengah laman, balas betul-betul, saya insya-Allah orang yang awal buat. Apa saya takut?